Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget lagi. So kalau kau perasan, beberapa ketika yang lepas aku ada membuat satu review berkenaan dengan flagship terbaru daripada Samsung, iaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Nama dia bukan main panjang lagi kan. Di ketika pelancaran Note 20 Ultra 5G tu, aku akan panggil dia Ultra je sepanjang video ni. Mereka juga ataupun Samsung juga telah melancarkan so-called varian yang bukan Ultra, iaitu yang ada kat tangan aku hari ni, iaitu Samsung Galaxy Note 20 sahaja. Tak ada Ultra, tak ada Plus, dia hanyalah Note 20. Jadi aku dah gunakan Note 20 ni lebih kurang 2 week plus. Jadi dalam video kali ni aku rasa aku nak bagi aku punya full review berkenaan dengan kepenggunaan aku untuk Samsung Galaxy Note 20 ini. Jadi kalau korang nak tahu peranti ni berbaloi ke tidak, best ke tidak, pasti korang tengok video ni sampai habis. Jadi tanpa lengahkan masa lagi, let's check it out. So, sebelum kita pergi lagi jauh dengan video ni, suka untuk aku ingatkan bahawa untuk pasaran Malaysia, Samsung Galaxy Note 20 biasa ni hadir dengan dua jenis varian, iaitu yang pertama adalah 4G support dijual dengan tanda harga RM3,899, manakala 5G support dengan tanda harga RM4,299, which is RM4,300. Jadi throughout the video, kita punya justification akan berdasarkan tanda-tanda harga tersebut. Jadi macam biasa, video review aku akan pecah pada dua bahagian, iaitu apa benda yang best dan juga apa benda yang tak best. Mohlah kita ke bahagian pertama, iaitu apa benda yang best tentang Samsung Galaxy Note 20 ini. Let's go! Yang pertama benda yang aku boleh katakan aku suka tentang peranti ini adalah dari segi dia punya paparan. Ya, dari segi spec list memang dia nampak macam tak semenggah macam Ultra version, di mana yang ini menggunakan paparan bersaiz 6.7 inci AMOLED panel dengan Full HD Plus punya resolution. Dan dia tak ada apa-apa high refresh rate ke, dia tak ada Quad HD ke, dia tak ada apa-apa lah. Tetapi dia masih lagi mengekalkan flat display, which is yang aku memang sangat-sangat gemari. Dan apa aku boleh katakan, walaupun tampak sangat berbeza dengan Ultra version, tetapi dia is still one of the best panel AMOLED yang ada dalam pasaran setakat ini. Macam kita tahu, Samsung dan panel AMOLED berpisah tiada. Dari segi penggunaan sehari-harian, memang warnanya cantik, pop-up. Dan memang aku cakap tadi aku suka flat display. Memang rasa-rasa sangat praktikal dan relevan. Perkara kedua yang aku suka tentang peranti ini adalah dari segi dia punya size dan juga feels in hand. Jadi memandangkan dia punya size tak begitu besar macam Ultra version, skrin pun 6.7 inci saja. Jadi di dalam genggaman tangan memang terasa sangat-sangat natural, memang terasa sangat-sangat terletak je gitu. Dan apa aku boleh katakan, kemasan belakang dia yang mid ni, kemasan baharu Samsung 2020 ni memang terasa sangat-sangat best untuk yang ini, di mana dia memang terasa agak grip, memang tak ada prone to fingerprint, memang sangat-sangat best dan terletak je. Itu aku boleh katakan dia punya feels in hand memang sangat-sangat rasa best. Perkara ketiga yang aku boleh puji tentang peranti ini adalah dari segi dia punya camera performances. Gitu. Performances maksudnya banyak. Which is again based on the spec sheet ataupun spec list. Kalau kita compare dengan Ultra version, dia nampak macam langit dengan bumi. Di mana Ultra version menggunakan 108MP, ada periskop yang boleh meneropong sampai ke bulan, ada sensor-sensor yang sangat-sangat besar dengan spek-spek yang sangat dahsyat. Tetapi walaupun ini hadir dengan kamera utama 12MP, tetapi ini adalah 12MP dengan dual pixel teknologi, which is teknologi kamera yang Samsung dah bawa sekian lama, di mana dalam penggunaan sehari-harian dari segi autofocus memang sangat-sangat laju. Sebab untuk pengetahuan korang, berdasarkan pengalaman aku, menggunakan S20 Ultra punya autofocus sangat-sangat tidak menggembirakan aku. Memang ada isu autofocus. Lepas tu masa Note 20 Ultra, dia bagi sensor lebih kurang sama, tetapi dia masukkan laser autofocus untuk mengimprove autofocus. Tetapi apa aku boleh katakan, still yet tak boleh lawan dual pixel punya autofocus. Apa aku boleh katakan, penggunaan sehari-harian dari segi gambar memang nampak sangat-sangat cantik, vibrant. Memang senang cerita, susah untuk kita nak perasan dari segi 108MP versus 12MP punya kekurangan pixel dekat pandangan mata kasar kita. Sebab apa? Day to day punya usage, kita akan gunakan peranti, kita akan guna macam as it is lah. Kecuali kalau masuk kat komputer, kau zoom out untuk buat poster yang sebesar-besaran, yes, extra pixel adalah diperlukan lah. Tetapi in the normal usage, setakat nak post kat media sosial, memang boleh dikatakan kamera ini memang sangat-sangat capable. Benda terakhir yang aku boleh katakan aku suka tentang peranti ini adalah dari segi dia punya S Pen. Ya,
Based on spec sheet, again, nampaknya ada sedikit perbezaan antara Ultra dengan non-Ultra, especially dari segi dia punya latency, di mana untuk Ultra version latency dah jadi 9 ms saja. Untuk non-Ultra ni adalah masih lagi sekitar 22 ms lah, which is bagi aku still a good punya latency lah. Sebab apa aku cakap macam tu? Sebab dekat dalam pasaran kita, pasaran dunia sekalipun, tak banyak peranti yang ada stylus yang kau boleh comparekan dengan peranti Note series daripada Samsung ni. Di mana disebabkan kekurangan kompetitor tu, macam mana pun Note series ni, tak kira Note 10 ke, Note 9 ke, Note 8 ke, still one of the best phone yang datang dengan stylus punya features. Dari segi benda-benda lain, apa aku boleh katakan, fungsi-fungsi S Pen yang lain adalah sama saja macam Ultra version. Jadi tak rasa sangat-sangat berbeza. Dari segi penggunaan sehari-hari memang rasa agak natural menulis, memang nampak dia improve daripada versi-versi lepas, memang nampak agak handy dari segi dia punya nak ambil gambar tekan butang, nak gesture. Memang semuanya rasa best dan sama je macam Ultra version. Dan sebenarnya ada lagi benda-benda kecil yang worth to be mentioned. Contohnya dia masih lagi ada IP rating 68, dia ada wireless charging, dia ada reverse wireless charging, dia ada stereo speaker dan lain-lain. Jadi yang majornya benda yang aku sebut tadi lah. So settle pasal benda yang best je tentang Samsung Galaxy Note 20 ni kan. Sekarang kita ke bahagian yang agak ditakuti sikit lah, iaitu apa benda yang tak best tentang peranti ini. Jom. Benda pertama yang aku boleh rasakan aku agak terkilan lah yang tak ada pada peranti ini pada keluaran kali ini adalah dari segi dia punya refresh rate yang lebih tinggi. Jadi macam korang tahu, Samsung Galaxy Note 20 bukan Ultra ni ada 60Hz punya refresh rate saja, which is okey je sebenarnya. Tetapi memandangkan S20 yang lepas pun dah datang 120Hz, Note 20 Ultra pun 120Hz, aku menjangkakan at least untuk peranti ini yang bukan Ultra ni bagilah 90Hz sekurang-kurangnya lah. Jadi kau rasa macam ada improvement daripada tahun lepas. Lepas tu kau akan still dapat rasa pengalaman yang lebih smooth lah. Tapi untuk kali ni mereka memberikan 60Hz saja. Jadi itu benda yang aku rasa kurang sikit lah. Perkara kedua yang aku rasa kurang sikit adalah dari segi dia punya SoC punya option tahun ni lah. Jadi macam korang tahu, pasaran kita akan dapat Exynos, pasaran luar akan dapat Snapdragon punya version. Apa yang menjadi isu bagi aku adalah dekat pasaran luar dia akan dapat Snapdragon 865 Plus, manakala untuk pasaran kita akan dapat Exynos 990 pun tak ada masalah. Tetapi apa yang jadi masalah adalah 990 tu adalah sama chipset dengan S20 series. Jadi membuatkan orang macam aku yang nak membeli peranti baru terasa agak tak baru. Kau faham kan maksud dia kan? Jadi aku tak tahu kenapa. Sebab apa? Anda kata Samsung memang nak bagi kita Exynos punya processor, at least bagilah macam Exynos 990 Plus ke, just ciptalah benda-benda buat-buat nama je ke. At least on the spec, bila kita nak beli, yes, benda tu adalah tampak baru. Perkara ketiga yang aku kurang sikit adalah dari segi dia punya bateri punya performance lah. Untuk Samsung Galaxy Note 20 biasa ni, dia ada dengan bateri berkapasiti 4300 mAh. Tampak dah memadai sebenarnya. Tetapi aku tak tahu kenapa dalam penggunaan aku sehari-harian, aku punya battery life tu ataupun SOT tu tak memberansangkan sangat. Di mana dalam kegunaan sehari-harian aku berjaya mendapatkan average 4 jam ke 5 jam. Susahlah nak dapat 5 jam tu. Di mana dalam penggunaan sehari-harian aku kena charge di pertengahan hari lah. Contohnya guna daripada pukul 8, pukul 3 tu aku dah mula cari charger lah. Bukan sebab nak habis, tetapi dia berada pada paras yang agak merisaukan aku untuk aku berjaya meneruskan sepanjang hari bekerja aku lah. Dan again, untuk peranti-peranti lain yang mempunyai bateri kapasiti yang sama, dia boleh mendapat performa yang lebih better lah. Ada yang boleh dapat 6 jam sampai ke 7 jam. Tetapi aku tak tahu kat mana dia punya kesilapan ataupun kekhilafan dekat sini. Adakah dari segi dia punya OS optimization ke ataupun SoC sendiri. Tetapi battery life punya experience untuk aku at least pada peranti ini kurang memberansangkan. Perkara keempat yang aku boleh rasakan aku rasa agak sikit tentang peranti ini adalah dari segi dia punya pemilihan material untuk back panel ni. Jadi macam korang tahu, Samsung Galaxy Note 20 Ultra hadir dengan Corning Gorilla Glass 7 Victus, the strongest, the first in the world yang pakai Corning Gorilla Glass 7. Jadi itu membuatkan kita macam okey lah, untuk Note 20 biasa ni mungkin dia bagi Corning Gorilla Glass 6 ke 5 ke, tapi tidak. Untuk Samsung Galaxy Note 20 ni dia hadir dengan panel belakang plastik guys. Yah, walaupun tadi aku cakap aku puji belakang ni memang cantik, memang rasa best, tetapi kita tak boleh lari daripada fakta bahawa ia adalah diperbuat daripada plastik. Tak ada isu dengan plastik sebenarnya. Guna plastik ke guna kaca ke, as long as dia cantik, dia rasa best, okey je sebenarnya. Tetapi bila memandangkan penawaran harganya nanti kita akan bincang, dan dengan material plastik ni membuatkan seseorang yang nak membeli tu mungkin akan rasa macam kenapa macam tu, kenapa plastik, kenapa kau faham kan?
Last but not least, benda yang aku rasa aku kurang sikit adalah dari segi dia punya harga dekat Malaysia. Jadi macam aku cakap tadi, harga dekat atas tadi aku dah cerita tadi awal-awal harga dia. So far, dari segi harga, kalau kau tengok trend Samsung nampak macam normal lah. Biasalah Samsung 4,000 lebih, 3,000 lebih kan. Tetapi bila kita kenangkan balik semua benda aku cakap kurang tadi, benda yang tak best tu, especially on the SoC, on the refresh rate and then on the back panel punya perkara, membuatkan tanda harga tu nampak sedikit compromise, sedikit macam kenapa gitu. Nanti kita akan bincang dekat bahagian conclusion lebih lanjut lah. So selesai sudah full review berkenaan dengan Samsung Galaxy Note 20 yang ada kat tangan aku ni. Jadi apakah kesimpulannya? Adakah peranti ni adalah sebuah peranti yang masih berbaloi untuk dimiliki pada ketika ini, 2020 penggal kedua ini? Bagi aku, secara jujurnya, kalau dilihat on the spec, dari segi pengalaman menggunakan display everything, sebenarnya tak ada benda yang rasa kurang sangat pun dengan peranti ni. Peranti ini masih lagi sebuah peranti yang perform, masih lagi sebuah peranti yang best. Memang seriously, kalau anda kata, aku bukanlah orang yang pandai tech sangat, aku adalah orang yang biasa. Bila kau hand over aku peranti ni, aku guna sehari-hari memang tak ada isu apalah. Dia adalah sebuah peranti yang masih lagi best. Tetapi bagi aku sebagai orang yang sedikit tahu pasal teknologi, pasal telefon, bila mengenangkan penawaran harga dia, yang bagi aku masih lagi sebuah penawaran harga yang agak premium, dia membuat aku sedikit termenung dan terpinga-pinga dan terfikir-fikir tau. Sebab apa? Tampak begitu jelas kompromi dan jurang antara Ultra dengan non-Ultra punya version untuk siri Note kali ni. Di mana kalau kau kenangkan balik, Note 10 siri yang lepas dia ada Note 10 biasa, Note 10 tambah kan. Di mana jurang perbezaan antara kedua-dua model tu memang tak nampak gap sangat lah. Perbezaan dia dari segi saiz, dari segi harga, dari segi resolusi skrin, dari segi charging speed. The rest is the same. Dia punya refresh rate screen sama, kamera sama, back panel material sama, design lebih kurang sama. Memang kau rasa perbezaan tu hanyalah dari segi kau nak kecil ke yang besar, itu saja. Sama juga untuk Galaxy S20 series yang ada pada awal tahun ni, di mana dia ada S20 Ultra, S20 Plus, S20 biasa. Dia punya spec on the sheet bukan sheet tai sheet on the paper, memang rasa lebih kurang sama je. Even ketiga-tiga model mempunyai refresh rate yang sama, 120Hz. Yang beza ni adalah dari segi setup kamera, saiz, bateri, itu sahaja. Tetapi aku tak tahu kenapa untuk Note 20 series kali ni, dia punya jurang tu begitu jauh. Seolah-olah Samsung cuba mencipta satu direction supaya peminat-peminat Samsung ataupun peminat-peminat Note series ni terpaksa membeli Ultra version berbanding yang ini sebagai the cheapest punya option. So dekat situ aku sedikit stuck tau ketika membuat review ni. Sebab apa? Peranti ini masih lagi boleh dikonsiderkan sebagai peranti yang bagus. Tetapi kalau kau tengok harga dia, kau tengok spek penawaran dia begitu jarak dengan Ultra version, membuatkan aku macam mana Macam mana Kalau anda kata aku ada sekian duit, patutkah aku beli ataupun patutkah aku terus upgrade pada Ultra ke? Ataupun patutkah aku beli S20 ke? Ataupun patutkah aku beli Note 10 series ke? Kau faham kan? Kalau anda kata peranti ini untuk 5G version ditawarkan bawah 4,000 dan untuk non-5G, 4G version ditawarkan bawah 3,500, ya, aku tak ada nak komplain sangat lah. Sebab itu adalah harga-harga yang okey dengan penawarannya lah. Tetapi bila harganya dah mencecah 4,300, membuatkan macam kalau aku nak beli, tak apalah, tambah sikit duit lah, beli Ultra terus kan. Sebab apa? Dia pun jauh tu sangat beza dia. Lain-lain tak ada apa-apa lah. Bagi aku, ia adalah sebuah phone yang masih bagus, tapi dengan mungkin pemilihan spek dan pemilihan harga yang kurang memberansangkan, itu saja. So guys, kalau korang suka video-video macam ni, korang boleh klik butang subscribe di bawah dan klik bell notification icon di bawah untuk menerima update-update terkini daripada Izami Gadget. Sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.